Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekejap, button ni apa? Oh, okay. Hai, alright. Jumpa lagi kita malam ni dalam sesi Lalili Live. Ada yang belum tidur ke? Ataupun you all masih segar bugar dan dah ready untuk kita punya live malam ni, insyaAllah. Alright, so semua sihat Okay, so malam ni saya nak share pasal satu benda yang saya nampak macam benda yang especially lah kita punya masyarakat rasa benda tu biasa. Yang mana benda ni lah benda yang kadang-kadang kita terkandas. Bukan sekadar sebab kita tak pandai, tapi kita salah percaturan dalam bisnes. So malam ni kalau ada yang okay malam ni boleh apa khabar, terima kasih sebab join. Boleh komen you all daripada mana. Saya pun suka kalau dapat kenal siapa yang bersama saya malam ni. Okay, so apa benda yang saya nak share malam ni adalah pasal langkah. Okay, langkah kita dalam bisnes. Dan most people sebelum dia start bisnes, dia akan mula dengan apa? Dia akan mula dengan bekerja dulu. Dia mungkin makan gaji, dia mungkin ada kerja hakiki dia, doktor ke, nurse ke kan, ataupun dia bekerja swasta. So kadang-kadang kita nak more. Manusia ni ada satu keinginan, kemahuan yang mana kita nak more. Bukan sebab tak bersyukur, tapi kita manusia, kita kena grow. Daripada takat ni kita cuba fikir macam mana aku nak grow lebih baik kan. So itulah benda yang menyebabkan saya rasa ramai orang dia start buat second income. Dan tak salah untuk buat second income as long as you tak kacau you punya kerja. You punya kerja hakiki, you kerja elok-elok. Balik daripada kerja, terus buat bisnes betul-betul. Kerja betul-betul, bisnes betul-betul. So ni dua benda dia lah. Dan saya nak share pasal saya ada kenal lah. Saya tak cerita lah siapa. Saya ada kenal somebody yang bila dia bagi tahu dia tak pernah buat bisnes. Lepas tu dia bagi tahu dia baru buat loan. Personal loan sebab dia nak buat satu bisnes. Satu bisnes yang memerlukan certain modal yang menyebabkan dia buat loan. Dan masalahnya lepas 3 bulan lepas tu saya dengar lah, dia tak jumpa saya. Saya dengar dia punya bisnes dah start down. Dan dia dah berhenti kerja pun dan dia mengambil risiko yang sangat besar. Dia buat loan, lepas tu adalah ada bisnes yang dia nak buat, dia nak invest tapi invest tu tak menjadi. So hati-hati. Kita ni kesilapan tu kadang-kadang disebabkan sikit je kita salah percaturan, kita akan menghancurkan kita punya kalau you ada planning, lifetime plan gagal. Kalau sepatutnya you cakap okay, by this year aku nak achieve this amount, aku nak achieve this sales. Tapi bila you dah salah buat percaturan, you salah buat tindakan, dan mostly tindakan yang salah ni disebabkan emotion ataupun greed, tamak. Kita rasa atau kita tak boleh kontrol emosi, excited sangat ni, excited terlebih sampai kita buat je. Sampai kita tersadung, jatuh, tergolek, ditimpa tangga pula tu dan kita collapse, susah nak bangun. So that's why saya nak share malam ni benda penting ni. So ini adalah message saya kepada semua usahawan, especially yang belum pernah buat bisnes. Ni message saya. So please take note, dengar betul-betul. Kalau you all ada sahabat ataupun kawan ataupun family yang baru-baru nak start buat bisnes, you patut share video ni. You patut tag nama dia. Tag je nama dia, tak salah, tak berdosa. Mark Zuckerberg tak marah pun. Kita share benda baik, insyaAllah kita akan dapat juga benda baik. Tu yang saya percaya. Right. So most usahawan dia fikir macam ni tau. Bila dia nak grow, dia nak kena grow big, nak grow besar, nak pergi jauh. Terima kasih pada yang join. Thank you so much bagi like. Korang memang awesome. So orang ingat bila nak buat bisnes, okay, untuk aku berjaya aku kena invest. Dan mostly benda tu salah sebenarnya. Benda tu salah. Okay, Gloria Gloria ada logo baru ke? Oh, itu gambar bronze. Gloria ni kita punya gold warrior yang pertama. So terima kasih sebab join. So saya nak share pasal orang yang nak mula bisnes. Selamat malam. Yes. Kalau nak tidur, tahan sikit mata. Sekejap je kita punya session ni, insyaAllah dalam masa 20 minit macam tu. Okay, sekarang baru 4 minit. Alright. So orang ingat kita nak buat bisnes kita kena grow besar, kita kena grow big baru kita dapat big. Sebenarnya itu salah. Itu konsep yang paling salah.
Ramai kalau usahawan you kenal, businessman yang berjaya, yang besar sekarang, dia orang semua bermula dengan kecil. Dia tak mula dengan loan, bodoh-bodoh, dia buat loan, lepas tu dia tak boleh survive. Dan kita satu konsep yang saya dapat lah daripada Sifu Najib dengan Dr. Aizan lah, never start your business with a loan. Kita punya kemampuan kadang tahap ni je, kita punya knowledge tahap ni, tapi kita dah invest seolah-olah macam kita punya tahap ni. Dan bila kita punya knowledge dengan kita punya duit tahap ni, duit tu akan keluar tanpa kita tahu duit tu pergi ke mana pun. So duit tu akan loss. Sebab anything you nak start, you kena start from small. Unless lah kita ni adalah mak ayah kita jutawan, orang kaya, dan you start big pun tak ada masalah. Tapi ni saya nak cerita pasal orang yang normal, middle class people yang tak pernah buat business, tak ada family yang buat business. You kena start small. Tak perlu you start buat terus. Contoh, you terus restock 10,000 botol your wallet. Padahal you 1,000 botol pun tak boleh nak jual sebulan. You nak restock 10,000 botol. Itu masalah dia. Dan kadang-kadang mungkin ada juga orang yang nak buka kedai makan, terus buka kedai besar, renovate lawa-lawa kat dalam macam secret recipe. Tapi bila buat marketing, tak ada. Dan akhirnya customer tak datang, you makan seorang-seorang. So inilah benda-benda yang kadang kita tak nampak. That's why kalau you perasan, saya tak tahulah dekat tempat you all macam mana. Tempat saya ada restoran buka, 3 bulan lepas tu tutup. Lepas tu kedai yang sama, restoran owner baru pula masuk, lepas tu tutup juga. So bukan kita nak cakap tak boleh, tapi kita kena plan betul-betul. So that's why kadang-kadang kalau zaman sekarang, especially zaman COVID-19 ni, you kalau nak buat kedai makan, you start dulu dengan online. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, kita ada Telegram. So start dengan sana dulu, start buat delivery. Kalau you punya customer dah happy, dah okay, then barulah start you fikir, barulah start fikir untuk buka kedai makan ke apa semua. So sama juga, kalau anda yang buat business agent, business dropship, you jangan terus restock banyak. Jangan terus restock banyak, you belajar bertatih dulu. Start mungkin dengan 1 botol jadi dropship. Dah okay sikit, you jadi agent. Lepas tu you grow lagi, jadi bronze agent. Lepas tu grow lagi jadi gold agent macam Glow, sis Mami Glow ni. Dan kita grow jadi elite. Lama-lama kita naik-naik jadi stokis. So benda tu tak boleh you masuk-masuk pump, you terus jadi stokis. So itu yang bahaya dia. Itu yang kadang-kadang orang tak boleh nak jual. Dia jual harga bawah harga pasaran, bawah harga market yang ditetapkan HQ. Tu masalah dia lah. So kita cuba jaga, kontrol. Kadang-kadang kita rasa kita boleh pergi, tapi pastikan keuangan kita betul-betul okey. Jangan sampai kita tersadung, terkandas, kan? So kalau nak buat, saya sangat cadangkan kalau you all yang belum pernah buat bisnes, baru-baru nak start buat bisnes, jadi dropship dulu. Sebab dropship kita adalah zero risiko. Kalau join event Team Lalili, join Team Glow, Team Jang, kita punya risiko adalah zero. You jadi dropship, you promote, ada baru you ambil stok. Ada baru you cakap, okay, saya nak barang ni, so you bayar, then you dapat barang, then you jual. So you tak pegang modal langsung, tak pegang stok langsung. So itu bagusnya start daripada bawah. Dan that's why diorang ni, pernah dengar Nuraisa tak? Nuraisa ni adalah, kalau saya tak tahu lah, kalau you masih tak pernah dengar pesar tu, Nuraisa tu dia start from bawah. Dia start from bawah, dan dia dah lahirkan 13 orang jutawan tahun lepas ni. Saya tak cerita tahun ni. 13 orang jutawan tahun lepas yang mula start dengan dropship juga, kan? So apa beza dia dengan kita? Kita pun sama, ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 1 mulut. So kita pun sama dengan dia. Bezanya dia orang ni buat konsisten, dia buat gila-gila, dia tak putus asa. Dan kita ni mungkin mudah down, mudah stres, mudah penat, mudah bagi diskaun pada diri sendiri. Saya nak sebut juga, mudah bagi diskaun pada diri sendiri. Kadang-kadang kita cakap, saya tak cakap orang lain, saya lah sendiri. Kadang-kadang cakap, alamak hari ni malah lah, tak ada mood lah. So kita rehat. Dan sebenarnya bila kita rehat tu, kita dah menghancurkan kita punya momentum. Momentum perjalanan kita dah naik. Lepas tu kita nak rehat dulu lah. Kita akan speed kita slow. Seolah-olah macam kita masak nasi, kan? Masak nasi kat dapur. So kadang-kadang kita masak nasi, bila kita masak nasi tu, panas lah, dia panas. Bayangkan you masak separuh jalan, lepas tu you stop masak, tutup api, lepas tu dia akan jadi sejuk balik, dan you nak start balik agak-agak. Adakah sama masa dia dengan kita yang kita tak stop masak tu? Masak terus sampai siap, dengan masak, berhenti, lepas tu start balik. Sama tak masa dia masak? Kan? Sama ke?
Of course tak sama, memang tak sama. So kalau you berhenti, sebenarnya you melambatkan proses kejayaan diri sendiri. Kejayaan tu tak akan datang kalau kita tak cukup lapar, kita tak cukup nak kejayaan tu. Kita duk relax, kita bagi diskaun, bangun lewat, lepas tu tidur awal. Tak salah tidur awal, tapi yang penting tidur awal, you bangun awal lah. Dan maksudnya you tak cukup bagi komitmen pada you punya impian, big why. So that's why penting untuk kita start cakap dengan diri sendiri. Okay, bila the moment kita rasa macam aku nak rehat lah, kita lawan balik. Kita lawan biawak yang ada dekat kepala kita tu yang suruh kita rehat tu, cakap tak boleh, aku nak, aku kena buat. Macam saya bayangkan macam ni, setiap satu FB live yang saya buat sebenarnya adalah salah satu batu yang saya pijak untuk capai ke kejayaan yang saya nak. So saya nak you all pun fikir benda yang sama. Setiap benda baru, kadang benda tu tak besar pun, contoh FB live, contoh posting, setiap benda yang kita buat tu sebenarnya adalah batu loncatan untuk kita capai satu kejayaan yang baru kat depan. Siapa pernah tengok Arnold Schwarzenegger? Kenal tak Arnold Schwarzenegger? The Terminator, I'm back. Yang tu. So dia cakap macam tu tau. Dia cakap setiap exercise yang dia buat, dalam otak dia fikir, okay, setiap exercise aku buat, aku dah semakin hampir dengan apa yang aku nak. Dia nak jadi bodybuilder nombor 1. So dia setiap dia buat, dia bayang dia sangat hard work sebab dia tahu dia punya matlamat dia tu adalah itu. So dia buat work it. Bayangkan kalau dia stop setengah jalan. Mungkin kita tak kenal pun hari ni siapa tu Arnold Schwarzenegger, ataupun Arnold susah nak eja. Kita tak akan kenal dia kalau dia putus asa. So you all pun sama. Orang tak akan kenal kita, tak akan yakin dengan kita kalau kita pun buat main-main. Kita bagi diskaun dengan diri kita, kita tak serius. Kan, kadang customer PM, kita kadang reply, kadang tak reply, ataupun kita reply 3 hari selepas tu. So inilah punca-punca yang menyebabkan kita makin lama makin lambat nak berjaya. Proses kejayaan ni tak senang Proses kejayaan tak senang, dia sangat susah. Tapi walaupun dia sangat susah, dia pun tak mustahil. Dia sangat tak mustahil. So kita kena work it. Kita kena buat, work it out. Atau Mak Saleh cakap, work your ass up. You kena buat, by hook or by crook, you kena buat. Sebab umur kita makin bergerak. Umur makin bergerak, tapi kita ni tak nak bergerak. Itulah kadang-kadang pencen tak cukup. Bukan pencen tak cukup lah, maksudnya bila you pencen, you tak ada income yang cukup untuk sara you punya lifestyle pada masa you bekerja. Itu isu besar yang berlaku sekarang ni pun, yang mana ramai orang yang dah berhenti kerja, dia terpaksa kerja balik, jadi jaga, jadi guard. So dia tersalah plan dia punya impian dia. So kita kena usaha supaya kita tak sampai ke tahap tu. Kita nak kalau boleh kita bersara, betul-betul bersara. So ramai orang dia punya KWSP pun tak cukup untuk support dia. Dan dikatakan untuk you boleh bersara dengan aman, you kena ada at least I think 400,000 kot sebulan. 400,000 tak silap apa-apa. Tapi you hanya boleh spend 2,000 je sebulan untuk makan apa semula, 2,000 je sebulan. Itu untuk you boleh survive. Dan benda tu sangat susah nak dapat sebenarnya, kan? So masa kita muda, kita ada tenaga, inilah masa dia untuk kita work hard. Work hard dan work smart. Jangan work smart saja, work hard tak nak. Untuk peringkat awal, you kena work hard. Kita kena work hard. Kalau kita tak work hard, kita lambat nak capai apa yang kita nak capai tu. So kita kena work hard. Dan at the same time, belajar supaya kita tahu macam mana nak work smart. Dua benda ni, tolong belajar. Dan inilah perjalanan dia. Yang ramai nak berjaya, tapi tak ramai nak buat apa yang orang berjaya buat. Tak ramai yang nak sanggup sacrificekan sesuatu dalam hidup dia untuk buat sesuatu. Saya sendiri, saya cakap saya banyak sacrifice benda. Untuk capai sesuatu tu, masa saya nak capai 10k pertama saya tu, saya sacrifice banyak benda. Masa, main, lepak santai, duduk rehat. Memang saya dah banyak sacrifice banyak benda. Tapi kita nampak itu adalah game dia. Dia susah dulu. Kan ayat dia, orang Melayu kan dah buat ayat tu, pepatah Melayu, apa tu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Biar kita susah dulu, sebab kita tahu bila kita dah tua, kita dah tak larat, kita boleh betul-betul berehat. Bukan kita harapkan duit orang, duit anak, ataupun duit pencen, ataupun duit bantuan kerajaan. So kita tak nak benda tu. So biar kita usaha sekarang supaya kita dapat create passive income kita.
Supaya bila kita tak bekerja pun, insya-Allah duit pun masuk. So saya doakan you all, especially yang join live ni, pun dapat kejayaan tu, dapat sukses, dapat income yang bagus. Sebab kita nak income yang bagus bukan untuk kita je sebenarnya, untuk keluarga kita dan juga untuk ramai orang lain keliling kita yang susah, yang dah kena buang kerja. Mungkin ada family you all yang terdekat yang sama, yang kena buang kerja, yang diuji dengan macam-macam ujian. Gaji kena potong, ataupun mungkin kan PKP, anak tak ada orang jaga, you terpaksa hantar anak dekat orang lain, so kena bayar lagi ekstra. So itu adalah kos-kos yang kita takkan boleh kawal, dan kita takkan boleh survive kalau kita tak buat sesuatu. Cuba buat sesuatu, fikir. Dan saya cadangkan paling mudah adalah you buatlah business dropship ataupun agent. In fact, kita ada ramai warriors. Warriors ni kita panggil agent kita lah, yang boleh bantu you all. Kita ada Mami Glow, kita ada Sofwa, kita ada Masnah, kita ada ramai lagi, Hasni. So diorang semua boleh bantu. You just pergi dekat album Warriors, you carilah mana yang you suka. You cari, semua tempat ada, insya-Allah. Dan yang penting, diorang ni betul-betul adalah orang yang belajar. That's why kita buat kelas every week untuk bantu diorang ni yang nak berjaya, supaya dia boleh maintain, sustain energy untuk bantu korang. You all yang nak buat business boleh cari dia, boleh cari diorang ni. Okay, so ingat, jangan kita buat loan, jangan kita buat benda yang melebihi kemampuan diri kita, sebab benda tu akan memakan diri kita sendiri nanti. Bila salah pencaturan, habis. So belajar. Saya tak tahu, saya dengar satu pepatah tu cakap, belajarlah hingga ke negeri Cina. Hadis sahih ke hadis tak sahih ke saya tak pasti. Betul, memang susah sekarang, tapi di masa tu nanti perlu berkorban. Yes, betul Glow, tepat sekali. Kita memang akan susah sekarang, tapi kita kena susah sekarang supaya kita nak senang nanti. Sebab zaman bukan makin senang. You all kena ingat, zaman bukan makin senang. Harga emas makin lama makin naik. Harga minyak makin lama makin naik. Dan in fact rumah pun sama, makin lama makin naik. So macam mana dengan pendidikan anak-anak kita? Agak-agak naik ke turun pendidikan anak-anak kita semua? So diorang pun perlukan duit. Belum cerita kita ni dah tua nanti, mungkin sakit, mungkin perlukan kewangan, dan mungkin insurans pun dah tak mampu cover. Saya ada sahabat ayah saya, dia dialisis, ayah saya dialisis, dan sahabat dia punya dia ada macam company, dia ada insurans lah, dan insurans dia dah limit. Saya tak tahu macam mana dah limit, dan dia dah kena pakai duit dia sendiri untuk dialisis. Dan masalahnya untuk dialisis tu RM5,000 sebulan. Anak-anak dia berkongsi duit tu pun dah tak cukup dah. Dan akhirnya kawan ayah saya tu terpaksa stop dialisis sebab tak cukup duit. So siapa cakap duit ni bukan segala-galanya? Of course dia bukanlah segala-galanya, tapi tanpa duit tu sebenarnya dia dah merisikokan nyawa juga. Siapa lagi nak bantu? Mungkin dia terpaksa cari tempat yang lain yang lebih murah, yang mungkin lebih berisiko, kita tak tahu. So itulah benda kadang-kadang kita ingat macam kita berniaga sekarang untuk aku nak beli Gucci bag, aku nak beli bag LV, aku nak beli tali pinggang LV. Padahal kan LV tu bukan kita punya logo, bukan kita punya nama pun. LV, Louis Vuitton ataupun Gucci, itu nama orang lain. Kita nak bangga buat apa? Itu dia punya logo. Why not you buat you punya logo sendiri, you punya handbag sendiri, letak you punya nama. Macam Glow, bag tulis Glow. Biarlah orang cakap, oh ni apa ni, nama brand tak terkenal. Tapi ni aku punya brand kita kadang-kadang kita bangga sangat dengan brand orang lain yang sebenarnya bagi saya kualiti tu biasa je, bukannya macam tu, tapi sebab dia punya brand dia boleh menyebabkan dia boleh upkan harga tu. Itu je. So kalau boleh, saya nak, especially saya punya team, kalau you ada duit, tak payahlah spend untuk lavishness. Sebab kita tak tahu when anything can happen. So duit tu kita macam ni tau, stay broke when you are a millionaire. You walaupun you dah millionaire, you hidup macam orang broke tau, orang miskin. Tapi yang tak berhutang, yang teruk-teruk lah. You stay broke, biar orang nampak you susah, tapi dalam bank ada hard cash 1 million. Saya nak macam tu. Bukan setakat kita baru untung sikit, lepas tu kita dah beli tu, beli ni. Yang mana kita beli tu, masalahnya kalau beli aset tak apalah. Beli aset, duit masuk tu okay, that's okay. Tapi masalahnya takut kalau kita terbeli liability yang akan keluarkan duit kita bulan-bulan. Cuba elakkan liability, cepat-cepat build kita punya aset. Benda ni saya suka nak sebut.
Sebab benda ni financial intelligence. Kecelikan. Intelligence tu apa? Kepandaian. Bukan kepandaian. Kefahaman kepada keuangan. Yang mana kita tak diajar pun dekat sekolah, tapi kita kena tahu benda tu. Kalau kita tak simpan duit dari sekarang, kalau kita keep on tambah liability, insya-Allah susahlah kita nak dapat passive income. Lambat, dia akan makin lambat. Dan umur kita bukan makin lama makin kurang, makin meningkat. Kan, makin meningkat dan tenaga kita pun makin berkurang. So why not tenaga kita kuat sekarang, kita create passive income, create asset banyak, stop, tak payah beli kereta mahal, tak payah beli rumah mahal untuk duduk sendiri, untuk sewa tak apa, tapi untuk duduk sendiri tak payah. You tak payah beli barang branded. Kadang tak perlu pun, itu hanyalah human needs. Saya tak tahulah, kalau anda nak beli terpulang lah. Tapi pada saya, you tak perlu pun sebenarnya benda tu. Dia ada beza, needs, want. Mana needs, mana wants. So sebenarnya yang you kena need adalah passive income. You perlukan passive income. You perlukan passive income. Wants tu ada kehendak. You just nak je. Padahal kalau wants ni, you ada pun you tak mati. You tak ada pun tak ada efek. Tu wants. Contoh nak bag LV. Contoh nak tali pinggang. Of course saya faham. Especially wanita. Memang suka benda-benda yang branded. Saya faham. Tapi kadang-kadang okey lah. Kalau beli satu boleh lah. Tapi kalau you dah millionaire nanti you beli sampai 10 handbag. 100 kasut. Bukannya tak boleh, tapi benda tu sebenarnya you waste your money. You tak disiplin dengan you punya duit. So penat je kita bekerja sekarang, susah-susah sekarang, tapi lala you spend kepada benda yang tak membantu you pada masa you tua nanti. Mungkin kita takkan hidup sampai tua, tapi what about kita punya anak? What about kita punya son, ibu, ayah yang mungkin kita akan tinggalkan kalau kita mati? So saya harap you dapat sesuatu. Mula kecil, tak perlu mula besar-besar, invest tu, loan ni, tak perlu buat kedai besar-besar, tak perlu fikir macam, aku kena buat produk aku sendiri, baru aku boleh jadi jutawan. Tak. Silap, itu zaman dulu punya pemikiran. You nak jadi jutawan, you jual whatever produk pun boleh. Even you jual kacang, pun boleh jadi jutawan. Wani snack pernah dengar kan? Ataupun you jual batang buruk, ataupun you jual ikan, you boleh jadi jutawan. It's not about the product. Dia adalah berkenaan how good are you in managing your business dan betapa bagus you dalam menguruskan you punya duit. Itu je. Produk tu tak kisah. Kalau you nak buat produk apa pun boleh, tapi sebenarnya you membazirkan you punya masa. Orang boleh jadi jutawan. Ayat tu macam ni lah. Kenapa susah-susah buat produk kalau you boleh pakai produk orang lain untuk jadi jutawan? Macam tu, simple. Alright, so tu saja dari saya. Terima kasih pada yang join live malam ni. Korang memang awesome. Terima kasih dan saya doakan anda semua kaya berjaya dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Jangan lupa Ahad ni kita ada session dengan Mas Nah. Kita punya Bronze Warrior, kita nak share, kita nak dapat dengar apa yang dia nak share berkenaan dia punya business, macam mana dia grow from zero to hero. Kita nak tahu benda tu. Sebab bukan mudah nak buat business, especially dekat tempat yang mencabar dan dengan environment je lah. Bila you duduk dekat area Sabah sana tu, dia bukan macam kat KL, line laju, internet laju apa semua, bukan. Dia line slow. So cabaran untuk buat bisnes online tu ada, tapi dia still boleh berjaya. So jangan lupa stay tune. Kita jumpa esok pun insyaAllah. Kalau esok tak boleh, esok saya ada kelas. InsyaAllah kita jumpa nantilah bila pada hari Khamis insyaAllah. Dan pada hari Ahad session dengan Sis Masnah lalu di talk show. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye.